Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu, berhimpun, berkumpul dalam rumah Allah yang mulia ini. Dan saya nak mulakan tazkirah saya malam ni dengan sama-sama kita dengar satu ayat Quran yang selalu khatib hari Jumaat dia akan sebutlah ayat ni atas mimbar. Iaitu ayat yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Para ulama menghuraikan ayat ini dengan berbagai huraian, kerana Al-Quran ini mengandungi makna yang sangat mendalam. Lebih-lebih lagi Al-Quran ini adalah merupakan panduan kepada kita, pedoman kepada kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi ay la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya, yang tidak ada syak padanya. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tidak sebut hudan lil muslimin, yang menjadi petunjuk kepada orang Islam, kerana tidak semua orang Islam itu akan mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Hanya orang Islam yang bertakwa sahaja, hanya orang Islam yang bertakwa sahaja yang akan mengambil pedoman daripada Al-Quran. Dia akan pastikan hidup dia tidak akan bercanggah dengan kehendak-kehendak Al-Quran. Maka di antara yang ulama sebut tentang ayat ini ialah bahawa kita kena pastikan bahawa sebelum kita mati, Islam kita ini Islam yang betul. Itu maksudnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu mesti mati dalam keadaan Islam. Maksud ayat ni ialah kita kena pastikan Islam kita ni betul sebelum kita mati. Islam kita ni Islam yang diridai oleh Allah. Kerana kita kena ingat tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu kita bahawa di hujung-hujung zaman umur dunia ni, Islam itu hanya tinggal pada namanya sahaja. La yabqa minal islami illa ismuh, tidak akan tinggal daripada Islam itu melainkan namanya sahaja.
Ramai orang Islam itu Islam pada nama, bukan pada amalan, bukan pada kehidupannya. Tidak ada penghayatan Islam dalam kehidupannya. Jadi kita tak payah nak fikir susah-susah. Kita fikir begini ya tuan-tuan, orang Islam tapi tidak sembahyang jamaah, itu ya kan, Islam tapi meninggalkan solat berjamaah, meninggalkan majlis ilmu. Hak tak tutup aurat, tak sembahyang, tak sebutlah hak tu ma'ruf dah. Nah, hak tidak sembahyang, tidak tutup aurat, tak tuli dosa pahala, itu ma'ruf dah, sudah terkenal. Tetapi termasuklah Islam pada nama tu bila sembahyang tidak berjamaah. Termasuklah Islam pada nama itu ialah bila mana tidak hadir majlis-majlis ilmu, ya, yang di dalamnya dihuraikan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Macam mana kita nak kata kita ni orang Islam kalau kita tidak memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu Islam? Ya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala meresmikan kenabian itu dengan Iqra. Allah Ta'ala resmikan kenabian dengan Iqra, bukan dengan sembahyang, bukan dengan puasa, bukan dengan jihad, bukan dengan zakat, ya, bukan dengan tutup aurat, bukan. Allah Ta'ala meresmikan kenabian dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perasmiannya. Nak dilantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang turun meresmikan kenabian itu adalah ayat Iqra, bacalah. Yakni ayat yang berkait dengan ilmu. Makna orang Islam tidak boleh berpisah daripada ilmu. Kalau dia mengaku dia Islam tapi dia tak ambil peduli persoalan ilmu, dia bukan Islam. Ya, umat Islam mesti hidup dengan keilmuan, hidup dengan para ulama, hidup bertemankan ulama, menjadikan suhbah yang paling penting adalah suhbatul ulama, sentiasa mujalasah dengan para salihin. Itu sifatnya dan cara hidupnya umat Islam. Kalau benda ni tak ada dalam jiwa kita, kita tak boleh mengaku kata kita orang Islam. Maknanya Islam kita itu belum Islam yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sempurnakan Islam sebelum kamu kembali bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnakan Islam kita. Pastikan Islam kita itu Islam yang betul, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sebelum kamu mati, sebelum kamu balik menghadap Allah. Sebab bila kita masuk dalam kubur, soalan pertama, man rabbuka? Yang ditanya soalan yang berkait dengan agama. Kan? Kalau kita ahli perniagaan, kita masuk kubur, tak ditanya tentang perniagaan kita. Kan? Kalau kita seorang apa-apalah selain daripada hak yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat soal dalam kubur, kan? Tak ditanya tentang berapa duit yang kita tinggal, tak ditanya tentang berapa banyak harta yang kita tinggal, apa jawatan kita sebelum mati, masuk kubur. Apa kamu kerja apa dulu dunia, kan? Apa jawatan terakhir kamu? Bak resume sini tengok. Tak ada. Bukan itu yang akan disoal. Tapi bila kita masuk dalam kubur, yang akan disoal ialah siapa Tuhan kamu? Kepada siapa kamu mengabdikan diri kamu di dunia dulu? Kepada siapa kamu rukuk dan sujud? Perintah siapa yang kamu ikut di dunia dulu? Ini soalan yang pertama. Ya. Jadi sebelum mati, kita kena betulkan Islam kita. Nak pastikan Islam kita ni Islam yang betul, Islam yang diredai oleh Allah Ta'ala, kita kena mengajilah. Ya, kita kena belajar. Ya. Baik, malam ni kita bacalah satu dua hadis Nabi SAW. Saya hak lain tak erti. Saya nak cakap ni hak saya erti. Saya tak cakap hak, saya tak akan cakap benda hak saya tak erti. Itu tuan nak mengaji tinggi-tinggi, hebat-hebat mengaji kat orang lain. Kan? Jadi saya nak baca hak yang saya erti lah. Lagipun saya dijemput, bukan nak datang. Kan? Bukan saya terhegih-hegih nak datang, saya dijemput. Jadi kalau saya dijemput tu berarti apa yang saya nak cakap ikut suka saya. Kan? Ikut suka saya lah. Lagipun saya ni orang perlih, agak huduh sikit perangainya.
orang Perlis ni. Kan? Buah mempelam macam manis, harum manis. Tapi saya tidaklah manis sangat cara bercakap. Muqaddimah pun saya dah kutuk orang dah. Ya? Baik. Tuan-tuan sekalian, kita yang duduk di akhir zaman ni, akhir zaman, kita sendiri tengok dengan mata kepala kita apa yang sedang berlaku kepada manusia seluruhnya, termasuk umat Islam. Kita tahu bahawa kebanyakan daripada kita hari ini hanyut dan sangat sedikit yang selamat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang benar-benar bersyukur itu sangat sedikit, kata Allah. Nanti disebut oleh Allah, oleh Nabi SAW dalam hadis baginda bahawa mereka yang benar-benar berada di atas jalan Islam di akhir zaman sikit sangat. Disebut mereka ini golongan ghuraba. Disebut apa? Golongan ghuraba, golongan yang terpencil, golongan yang dipandang pelik oleh orang lain, dan mereka ni sangat sedikit. Tetapi mereka inilah, kata Nabi SAW, tuan-tuan, la tazalu min ummati zahirin al-haq, akan senantiasa ada di kalangan umatku walaupun sedikit mereka yang berdiri di atas kebenaran sehingga hari kiamat. Berarti golongan yang duduk bersama dengan kebenaran ini, tuan-tuan, sampai hari kiamat ada. Sampai hari kiamat mereka ni ada, mereka ni wujud, dan kita akan tahu kewujudan mereka kerana sifat-sifat mereka yang sangat istimewa. Di antara sifat mereka itu sedikit, sehingga disebut oleh para alim ulama, sedikitnya golongan yang benar ini, kamu melihat mereka itu al-haqqu qad yad'ufu, kebenaran itu kamu nampak lemah, bilangannya sedikit, kekuatannya itu tidaklah sekuat kebatilan. Yang bersama dengan kebenaran itu tak ramai. Kamu lihat mereka itu lemah, walakinnahu sayantasir, tetapi suatu hari nanti mereka pasti diberi kemenangan oleh Allah. Pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kamu melihat kebatilan itu kuat, gagah, ya, gah, berbuat apa saja yang dia rasa nak buat, yang dia teringin nak buat, dia tak heran. Tuan-tuan dan puan-puan, dia rasa nak buat apa, dia buat. Itu kebatilan. Tetapi ketahuilah bahawa kebatilan itu la yadum, tidak akan kekal. Kebatilan tidak akan kekal walaupun kuat. Kebenaran akan menang walaupun lemah. Bila sampai saat dan waktunya, kebenaran itu pasti akan menang walaupun lemah. Demikian kebatilan itu tidak akan kekal. Sampai suatu masa dia akan jatuh tersungkur di muka bumi. Firaun duk mana lah ni? Ada lagi ke Firaun? Dia berkata di Malaysia ada, betul kan? Mengarut sungguh lah. Tak ada lah. Ada? Tak ada. Firaun duk mana lah ni? Tak ada lah. Tak ada dah Firaun ni. Patut ada lagi lah. Patut ada lagi dengan cara dia tu, dengan kemegahan dia, dengan kesombongan dia, ya, sehingga dia isytihar dia Tuhan. Bila mana Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa pergi jumpa Firaun, hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Bukankah telah datang kepada kamu, wahai Muhammad, kisah saudaramu Musa ketika ia diseru oleh Tuhannya di lembah muqaddas Tua, lembah yang suci yang bernama lembah Tua, itu di Mesir, di semenanjung Sinai, ada sampai sekarang. Kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa, pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu telah melampau. Dia telah melampaui batas. Anak lelaki yang dibunuh dalam tafsir Ibn al-Athir, tuan-tuan, 12,000. Bila mana Tuk bomo dia lah, bomo diraja kan? Firaun ni mimpi. Jadi tok bomo dia ni, bomo ni di Malaysia pun ada jenis ni, jenis teropong ada.
Kan? Hak pakai janggut sotong, buah kelapa ada. Hak jenis bomo gini tuan-tuan memang tak terpakai dari zaman Fir'aun sampai zaman ni. Dia kata ada seorang budak lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan tuanku. Tuanku jaga. Dia membuat keputusan bunuh semua budak lelaki-lelaki. Yang dibunuh itu 12,000 orang. Tuan-tuan bayanglah kekejamannya, kezalimannya, kesombongannya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, kamu kena pergi jumpa Fir'aun. Dia telah melampaui batas. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Fakadzdzaba wa 'asa. Thumma adbara yas'a. Fahashara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Rikah mafhum ayat itu. Pergilah Nabi Musa ini berjumpa Fir'aun sambil menunjukkan semua mukjizat yang dia ada. Pergi itu tuan-tuan ditemani oleh siapa? Oleh Nabi Allah Harun, saudaranya. Kerana Harun itu lebih fasih perkataannya, maka bercakap, menasihati, mengajak Fir'aun ini kepada kebenaran. Pergilah, kata Allah, mudah-mudahan hatinya akan lembut menerima kebenaran, akan timbul rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana sampai di hadapan Fir'aun, disampaikan dakwah, ditunjukkan mukjizat, fahashara fanada faadbara yas'a, thumma adbara yas'a fahashara fanada. Berpaling Fir'aun itu daripada Nabi Musa sambil berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia biasa panggil Nabi Musa, dia kata, hai Musa, adakah Tuhan di dalam alam ini selain aku yang berkuasa seperti aku? Wahai al-anhar tubsirun, ini sungai Nil mengalir mengikut perintah aku, kamu tak nampak? Sombong Fir'aun ni. Tetapi akhir sekali mana dia? Dilaknat oleh semua yang melaknat. Dilaknat oleh semua yang melaknat. Dan dia duduk dalam tanah dah hari ni, Fir'aun. Kan? Adalah 2-3 ekor Fir'aun di Muzium Tahrir di Mesir tu, tuan-tuan sekalian. Ya, nak masuk tengok kena bayar 45 genik. Nak masuk tengok dia pun kena bayar. Kan? Tapi kita masuk juga, niat masuk tu nak duduk. Ini jahat Fir'aun ni. Maka sebab itu kita ni hidup di zaman yang serba-serbinya mendatangkan ujian yang berat kepada iman kita. Ya? Maka Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita pesan-pesan baginda. Hak ni yang saya nak baca malam ini, untuk membentuk sikap kita. Kita ni nak bersikap macam mana di zaman ni? Jalan mana yang kita kena pilih, tuan-tuan? Nak selamat di zaman ini, zaman yang Nabi kata fitnah, ujian berat terhadap iman itu, sehingga waktu pagi beriman, petang menjadi kafir. Petang beriman, bangun pagi besok jadi kafir. Punya beratnya ujian terhadap iman tu, tuan-tuan sekalian. Pantang ada masa kosong terluang saja, pasti akan maksiat berlaku dalam diri kita. Kalau tidak kita sibukkan diri kita dengan ketaatan, maka pada waktu lapang tu akan berlaku maksiat dan dosa paling kurang lama. Benda-benda lama. No? Betul tak betul? Zaman ni. Baik. Antaranya pesan Nabi kita SAW, an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatun muwaddi' fa'awsina. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang cakap dengan para sahabat. Percakapan Nabi itu, tuan-tuan, pada hari itu
punya menusuk, menyelinap masuk dalam hati para sahabat ini, sehingga ada di kalangan sahabat itu yang menangis, mengeluarkan air mata. Hingga para sahabat kata, ya Rasulullah, ucapan kamu pada hari ini seolah-olahnya macam ucapan selamat tinggal, macam ucapan wida, seolah-olahnya besok kamu akan mati. Kalau begitu, wasiatkan kami wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, was-sam'i wat ta'ah, dan dengar serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kamu adalah seorang hamba. Kenapa? Fa innahu man ya'ish minkum. Ini kenapa aku pesankan perkara ini? Kerana kata Nabi SAW, barang siapa di kalangan kamu yang umurnya panjang, maka pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini poinnya. Siapa di kalangan kamu yang umurnya panjang, pasti akan melihat berlakunya perselisihan yang banyak. Yang ni kata dia benar, yang ni dia kata dia benar. Gelaran yang paling direbut di zaman kita ni gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini gelaran yang paling mahal sekali. Puak ni kata dia lah Ahlus Sunnah, puak ni kata dia lah Ahlus Sunnah, puak ni kata dia Ahlus Sunnah. Kalau di Malaysia ni Perlis saja Ahlus Sunnah, hak lain semua Ahlul Bid'ah, ad-dhalalah finnar. Sebab tu perkampungan sunnah ni di Perlis saja ada, tempat lain tak ada. Ini di antara keistimewaan produk-produk pelancongan di Perlis. Selain daripada harum manis, perkampungan sunnah. Jadi perkampungan sunnah ni pun tak apalah, bukan kita nak hurai yang tu. Itu tak ada masalah apa, baguslah. Mungkin ada perkampungan sunnah ni zaman Nabi. Sebab tu dia buat. Sebab Perlis ni kalau tak ada zaman Nabi tak buat. Awak yang mata bulat masing-masing macam tak percaya, aku orang boleh. Tahu tak? Sebab Perlis ni benda tak ada zaman Nabi tak buat. Benda hak ada zaman Nabi saja. Sebab apa tidak baca Yasin malam Jumaat? Nabi tak buat. Faham tak ni? Sebab apa bila mati tak baca talqin? Sebab Nabi tak buat. Tu dia. Sebab apa tidak usolli fardul maghrib? Nabi tak buat. Apa lagi? Sebab apa tak boleh baca qasidah, selawat pakai kompang ni? Nabi tak buat. Semua tu jawapan dia. Sebab Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kan? Jadi bila buat perkampungan sunnah tu, makna Nabi buat tu. Zaman Nabi ada perkampungan sunnah, mana tahu Saqifah Bani Sa'idah tu kita tak jumpa lagi lah. Mungkin dia puak dia jumpa, kita tak jumpa. Bagi dia pun buat perkampungan. Sebab tiap-tiap yang dibuat ni, dia boleh mesti ada contoh di zaman Nabi. Kalau tidak ada contoh, itu bid'ah. Sebab tu kita kata jawapan tidak dibuat oleh Nabi dan tidak ada di zaman Nabi ni bukan hukum. Bukan hukum. Tuan-tuan kena faham baik-baik, ni bukan hukum. Kalau kata sebab apa tak wirid ramai-ramai, baca doa ramai-ramai? Sebab Nabi tak buat. Itu bukan hukum. Tidak semua benda hak Nabi tak buat kita tak boleh buat. Tu kan? Betul tak? Betul ke ni? Tidak semua benda hak Nabi tak buat kita tak boleh buat. Nabi tidak makan bawang, kita boleh makan bawang tak? Boleh. Nabi tak makan dhok tu, kan? Nabi tak makan, kita boleh makan tak? Seluduk buat balik daripada Mesir ke Malaysia, tanya Ustaz Nasuha belakang, dia di antara penduduk besar dhok kan? Tu kawan saya tu, sahabat baik saya Ustaz Nasuha. Sana berapa ringgit balik sini jadi ribu-ribu sekor. Kaya penduduk-penduduk dhok kan? Sebab tu ayat Quran kata
Apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Itu ayat Quran. Cuma saya tidak hafiz Quran, saya tidak ingat surah apa, ayat berapa. Yang apa-apa Quran ni tahulah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa jua yang didatangkan oleh Rasul itu, hendaklah kamu ambil. Ambil dengan makna hendaklah kamu buat, hendaklah kamu patuh, hendaklah kamu taat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa jua yang ditegah olehnya Rasulullah SAW, maka hendaklah kamu berhenti. Berhenti dengan makna jangan buat. Allah Ta'ala guna perkataan wa ma nahakum, kan? Wa ma naha. Allah Ta'ala tidak guna perkataan wa ma taraka. Perkataan tu, ayat tu, wa ma tarakaka wa ma naha, wa ma nahakum, kan? Bukan wa ma taraka. Kalau wa ma taraka, maknanya tiap-tiap yang Nabi tidak buat jadi dalil tak boleh buat. Dan apa jua yang ditinggalkan oleh Rasul, jangan kamu buat. Ayat itu bukan datang dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Ayat itu datang apa yang dilarang. Wa ma nahakum. Maka selagi tidak ada larangan, silakan, tak ada masalah apa, buatlah. Syurga di luar, rahmat Islam di luar. Puak-puak ni tuan-tuan, syurga dia sempit. Ini masalah dia. Muat untuk 5 orang je. Kita ni syurga, kita faham di luar tuan-tuan. Selagi tidak ada larangan, ya silakan. Ini benda yang terang-terang dilarang. Buat tak ambil kisah, senyap, tak kata apa. Yang terang-terang dilarang. Contoh GST. Contoh dia. Saya kata GST, bukan saya kata cukai. Cukai tak ada masalah apa. Zaman Sayyidina Umar ambil cukai babi, cukai anjing, tak ada masalah. Cukai tidak ada masalah. Yang kita nak sebut ni GST ni GST, kan? Nak kutip cukai, nak kutip GST ya boleh. Ada beberapa syarat. Antara syarat yang paling penting dalam kitab-kitab fiqh disebut apa dia? Tidak ada penipuan. GST ni ada tak penipuan? Ada tak ada? Ada. Saya tak syarah panjang-panjang, buang masa je. Tuan-tuan semua lebih reti daripada saya bab dunia. Saya orang kampung aja. Lebay kampung aja aku ni. Kalau aku lebih cerdik daripada hampa, makna bodoh teruk lah hampa ni. Tuan-tuan sekalian, minta maaf lah. Tadi saya bagi tahu dah pengenalan diri saya, kan? Saya bagi tahu dah. Sebab tu surah At-Taqwa jarang jemput saya, kerana saya ni bermulut celupan. Dah, ada fitnah. Hari ni, tuan-tuan sekalian, satu, tidak ada penipuan. Yang kedua, tidak ada ketirisan. Ini audit negara buat laporan tuan-tuan, kan? Yang tirih saja 42 bilion. Wang negara yang tiris, tak tahu ke mana pergi. Yang tak dapat dikesan, macam halimunan duit tu. Walaupun ada gambar orang, tak dapat dikesan. Walaupun dengan alat peralatan yang paling canggih, teknologi yang paling canggih, tak dapat dikesan. 42 bilion ni pergi mana? 42 bilion banyak tuan-tuan. 42 bilion tu kalau pecah duit syirik, duit RM1 pergi bilang di Perlis tu, lituk Perlis tu. Daripada Padang Besar sampailah ke Sanglang, Kok Diam sampai sepadan Siap, lituk Perlis dengan duit 42 bilion. Banyak. Dua syarat ni pun cukup dah sebut, tak payah sebut syarat banyak-banyak. Bila sebut dua benda ni, sah dah kata GST tu haram. Benda terang-terang haram, senyap, tak kata apa. Nampak tak? Nampak tak? Bermuka-muka. Kamu akan lihat zaman ini, kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di kalangan kamu yang panjang umur, kata Nabi, kamu akan bertemu dengan zaman, di zaman itu kamu akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pada waktu itu ke atas kamu dengan sunnahku, kata Nabi.
wajib kamu berpegang dengan sunnah aku. Kalau kamu bertemu dengan zaman itu, wajib kamu berpegang dengan sunnahku. Apa dia sunnah ini? Islam yang sebenar. Sebab itu hidup kita tuan-tuan tidak boleh berpisah daripada para ulama. No? Tak boleh berpisah. Siapa yang paling reti Islam ni selain daripada para ulama? Siapa? Cuba bagi tahu saya. Siapa yang paling reti Islam selain daripada para ulama? Fa'alaikum bisunnati. Nabi pesan supaya kita mesti berpegang dengan sunnahku, yakni Islam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa kamu mesti berpegang dengan sunnah mereka? Sunnah berarti perjalanan mereka, cara mereka, kerana mereka itu pertamanya rasyidin. Rasyidin makna mereka itu adalah berjalan di atas kebenaran. Yang kedua, mereka itu mahdiyin, bukan Imam Mahdi. Mahdiyin berarti mereka itu berjalan di atas petunjuk kebenaran. Mereka itu benar dan mereka berjalan di atas petunjuk. Setiap yang mereka lakukan, walaupun setelah kewafatan aku, mereka lakukan dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah dengan gigi gerham, bukan dengan gigi depan. Kalau gigi depan ni mudah tercabut. Gigit dengan gigi gerham. Makna peganglah sungguh-sungguh, sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati, kata Nabi, dengan perkara-perkara baru. Dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kerana perkara-perkara baru itu pasti sesat. Maksud perkara baru sini adalah perkara yang bercanggah dengan Islam. Hati-hati. Maka tiap-tiap yang bercanggah dengan Islam itu pasti akan membawa kepada kesesatan. Ini bahaya tuan-tuan, jangan main. Ya. Ini yang kita kait dengan ayat yang saya baca di muqaddimah tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu pastikan Islam kamu betul. Tapi kalau kita ikut seruan-seruan yang lain daripada seruan Islam, ini bahaya kan? Semalam saya sebut dalam kuliah saya di Perlis. Saya hari Rabu malam, setiap malam Rabu malam mengajar satu surau tu aja yang boleh saya mengajar. Aku di Perlis saya tak boleh. Satu tu ya. Masjid tak boleh, surau. Tapi surau tu dia bekeng sikit, dia lebih kurang macam surau At-Taqwa juga. Ini bekeng. Orang kata apa tak erti, buat bekak. Kan? Saya mengajar semalam. Saya kata tuan-tuan nak bersama dengan kelompok mana sekalipun. Tuan-tuan nak bersama dengan UMNO, PAS, PKR, DAP, apalah, PASMA kan. Tuan-tuan pastikan kelompok dan kumpulan ini adalah kumpulan yang bertepatan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ni hadis ni. Kalau tak betul dengan Quran dan hadis, jangan cari pasal. Kerana dia ada kesan dan akibat yang buruk di hari akhirat nanti. Nampaklah? Dia kata saya, mana-mana pun saya tak nak ustaz. Jenis tak nak ni dia panggil kepala otak masuk air. Ngaji tak habis. No? Kita tak payah import masuk fatwa daripada luar untuk kita amal dalam negara kita. Negara kita lah. Nak masuk fatwa Indonesia, nak masuk fatwa Saudi, nak masuk fatwa Mesir, nak masuk fatwa apa yang tak habis. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu lorong-lorong Mekah. Dan kita di tempat kita lebih tahu keperluan umat di tempat kita. No? Ini masalah pengurusan umat. Menguruskan umat ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan perintah Nabi. Man lam yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum.
Siapa yang tidak ambil peduli urusan umat Islam, maka dia bukan dari kalangan umatku. Sebab tu ijtihad ulama di tempat kita, jangan kita tong sampahkan gitu ya. Kita kena pertimbangkan baik-baik. Tak nak politik bunyi pun. Duk kira nak berserban, bertasbih, beratib, zikir, selawat ya. Tak ada ambil peduli urusan politik. Ni yang sapu duit tabung haji, nak kata macam mana pula ni? Ni yang sapu duit tabung haji ni. Bukan sikit tuan-tuan sapu ni. No, kita daftar nak pergi buat haji. Datuk Zainal tahulah cerita haji ni. Kalau bab Ustaz Nasuha, kalau cerita haji umrah tu dia duduk bersandak, semua duduk bersandak belakang, semua tersandak, semua tak silap. Cerita haji umrah. Kan? Tahulah. Duit tabung haji. Kan? Tanah hak RM90 beli dengan berapa? RM3,900. Terlucut kain aku masa dengar cerita ni. Masa maklumat tu baca, ke pelekat jatuh. Ustaz Nazmi waktu tu ada di Mat Batin. Kami dua-dua terlucut ke pelekat. Masa maklumat dapat ni, kami dua-dua tengah duduk sembang dalam pondok tu. Malam tu dia program di Mati, dua-dua terlucut ke pelekat Nazmi Karim. Kena ada Nazmi Karim? Takkan, tak kena Tok Guru hampa. Hampa jangan jadi murid dah ke? Tak kena Tok Guru. Hai. Ni nak kata apa? Oh, ini bukan urusan kita. Oh, kita tidak akan ditanya di hari akhirat. Tak akan ditanya. Di hari akhirat, hadis man ra'a minkum munkaran tu nak buang mana? Nak tahu mana? Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Itu ayat Quran nak buang mana? Ini yang bila saya ceramah, saya kuliah, dia orang duk bangun balik. Pesakit ni. Kan? Kita pun kuat selawat juga, Ihanana kuat juga. Pukul kompang banyak kali dah beli baru pecah. Kuat juga. Kan? Tapi kita tak import semua benda daripada luar. Kita tahu negara kita ni macam mana. Ijtihad para ulama kita, tuan-tuan guru kita di Malaysia ni, kita kena ambil kira. Tak boleh kita nak pakai semua daripada luar nak masuk sini, nak batal ijtihad hak tuan-tuan guru yang berjuang selama ni. Tak boleh. Tak boleh gitu. Cuma kalau ada perkara yang tidak betul berlaku, tak boleh hukum semua tak betul. Macam baru ni isu sujud kaki, kemudian kita nak hukum Naqsyabandi Haqqani ni semua sesat belaka. Tak boleh. Tambah nak hukum sesat ni pula tuan-tuan berpandukan kepada YouTube semata-mata. Tak pernah jumpa Syekh Nazim, tak pernah cakap dengan dia, tak pernah interview dia, tak pernah berbincang dengan dia, tak pernah tanya hujah dia. Tengok YouTube terus keluar hukum. Ini tak betul. Ini tak betul. Takkan kerana seorang dua pengikut yang ta'assub dan ekstrim itu kita nak pakai hukum semua rata sama belaka. Tak boleh. Kan? Kita kahwin lagi? Belum. Tunggu apa lagi nak kiamat ni? Haula wala quwwata. Orang dah nak sambung 2 3 dah. Dia satu dak lagi. Kan? Puk ada janggut ni memang dia takut sikit. Lagi tebal janggut, lagi penakut. Kan? Ini. Bila kahwin besok ada anak 5-6 orang anak. Anak yang pertama belajar di Al-Azhar, anak yang kedua belajar pondok Pasir Tumbuh, anak ketiga hafal Quran, anak keempat doktor, anak kelima aja setan. Faham? Dengan tidak semayangnya, dengan jahatnya, dengan ini dan sebagainya. Takkan kerana seorang anak nak dihukum semua satu keluarga tak terpakai belaka. Allah menguji keluarga itu dengan anak yang seorang, supaya jangan sombong sangat. Hikmahnya supaya jangan sombong. Tengok anak-anak aku tak macam anak-anak hang. Itu punca dia. Nak mengelakkan yang tu, Allah Ta'ala menguji dengan yang itu, supaya kita tawadhu. Ada hikmah di sebalik setiap takdir Allah kepada kita. Ya. Sebab tu muslimin muslimat, dalam hadis ni yang pertama Nabi pesan kita di zaman ni mesti bertakwa kepada Allah. Ya. Ini pesan Nabi. Ingat baik-baik. Sebab itu Nabi bawa datang program takwa ini. Program untuk menjadikan kita bertakwa
inilah programnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok sunnah Nabi. Contoh hari Jumaat besok, sunnahnya apa? Subuh, rakaat pertama surah apa? Surah Sajdah. Rakaat kedua surah Insan. Cuma malang kita ni orang Melayu, bukan orang Arab. Kalau kita orang Arab, meritih ayat mata kita, air mata kita ni akan mengalir. Ya, bacaan surah Sajdah dengan Insan yang akan masuk lubuk hati kita dan akan membentuk peribadi kita. Amat malang orang yang tak boleh faham Quran. Malang sekali. Walaupun dia jawatan tinggi, jawatan besar, duit dia banyak, pangkat tinggi, orang kaya, satu yang tak ada pada dia, iaitu tak boleh faham Quran. Satu itulah punca malangnya hidup dia. Tuan-tuan, kita ni berasa bila kita duit banyak, pangkat tinggi, tak apa dah, asalkan duit banyak, tak faham Quran pun tak apa. Betul tak betul? Betul tak ada di kalangan kita yang rasa begitu? Asalkan duit banyak, tak faham Quran pun tak jadi masalah. Ini racun Yahudi yang telah menyusup masuk ke dalam diri jiwa umat Islam, sehingga umat Islam hari ini tak berasa bersalah bila dia tak dapat faham Quran. Asalkan duit banyak tak apa, walau tidak faham Quran, siapa aja. Akhirnya imam baca surah Sajdah, baca suratul Insan, diri di belakang, tamu dia kata panjang, lenguh, dia tak faham. Kalau faham 3 jam pun tak apa. Sebab apa boleh tengok bola 3 jam? Sebab apa boleh masuk duduk dalam stadium berasak-rasak, beripik-ripik dengan panas, dengan berpeluh, nak kencing payah, nak berak payah, nak makan payah, berjam-jam nak masuk, Allahu Akbar, nak keluar. Tapi sebab apa? Sebab seronok, menjiwai. Sebab apa Imam Ahmad bin Hanbal boleh sembahyang sunat saja sehari semalam sampai 300 rakaat? Sebab apa Imam Syafi'i khatam Quran tiap-tiap hari? Dalam keadaan sibuk mengajar, berfatwa dan sebagainya, masih sempat untuk khatam Quran setiap hari. Sebab apa? Kerana apa yang mereka rasa di hati mereka sewaktu baca Quran tak sama macam kita rasa. Itu jawapannya. Kerana apa yang mereka rasa sewaktu mereka berdiri di hadapan Allah tak sama macam kita rasa. Kita ni jadi cepat nak bagi salam, mereka ni pula tak nak cepat bagi salam. Betul tak betul? Lepas habis 2 rakaat, 2 rakaat, lepas habis 2 rakaat, 2 rakaat, Imam Nawawi cerita dalam kitab di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah sembahyang sunat 2 rakaat pada waktu malam. Rakaat pertama baca 15 juzuk, rakaat kedua baca 15 juzuk. Khatam Quran sebelum subuh dalam sembahyang. Sayyidina Tamimud Dari, Al-Imam Abi Hanifah, ni antara nama-nama besar yang Imam Nawawi sebut dalam kitab dia. Sembahyang sunat 2 rakaat waktu malam, rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Di mana jiwa-jiwa ini di tengah umat pada hari ini? Maka betul dah Nabi pesan kita ni. Nabi kata bila kamu jumpa dengan zaman tu, yang pertama, yang paling mustahak kamu kena jaga betul-betul takwa kamu kepada Allah. Hari-hari kena semak, tuan-tuan. Hari-hari kena semak. Bangun pagi-pagi, ketakwaan aku hari ni setara mana, iman aku hari ni setara mana. Kalau bangun hari tu, tuan-tuan, tak sempat tahajud walaupun 2 rakaat, sah lah, tu dah kurang tu. Nah, apatah lagi tak berjamaah subuh, apatah lagi subuh gajah. Tuan-tuan sekalian, nah, dah berapa lama tak baca Quran? Dah berapa lama berpisah dengan Quran? Tidak berasa gelisah, tidak berasa bersalah. Tuan-tuan sekalian, kita tak pernah lupa makan nasi. Hari ni berapa kali makan nasi? Sekali. Lah, betul ke hang ni? Tak ada duit ke? Kutip terma ajak ni, apa macam mana? Sekali. Sama dengan Ustaz pun sekali. Tapi Ustaz duk tunggu malam ni. Duk nampak? Tak ada lupa. Pernah lupa tidur? Tak pernah. Sebab keperluan kan? Orang beriman baca Quran keperluan.
Kalau aku tak baca Quran, berarti iman aku mati. Iman aku dah rosak. Nampak? Ini yang sampai tuan-tuan, program ni yang Nabi buat. Hari Jumaat Nabi suruh baca surah Kahfi. Kan? Betul? Nabi suruh baca surah Kahfi. Maghrib malam Jumaat Nabi suruh baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Bukan berarti baca surah lain salah, tak. Tapi Nabi kita malam Jumaat Maghrib rakaat pertama lepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Isyak sekejap lagi rakaat pertama surah Munafiqun, rakaat kedua surah Jumaat. Surah-surah ni Nabi pilih tuan-tuan. Inilah program takwa. Satu, Nabi kata bertakwa kepada Allah. Yang kedua Nabi kata apa? Was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taat. Walaupun yang memimpin kamu itu adalah seorang hamba. Pemimpin di sini tuan-tuan, maksudnya bukan pemimpin duniawi. Pemimpin yang dimaksudkan dalam hadis ini, kata para ulama, ialah orang-orang alim di kalangan kamu, walaupun dia adalah seorang hamba. Tuan-tuan, dalam sejarah kita dapati ramai hamba-hamba para sahabat ini menjadi orang-orang alim. Nampak? Jadi walaupun dia seorang hamba, tapi kalau dia seorang yang alim, fikihnya, tauhidnya, usulnya, tasawufnya, Qurannya, hadisnya, dengar dan taatlah kepada dia, kamu akan selamat. Mana pertama Nabi pesan takwa. Pesan yang kedua, mesti dengar apa dia perintahnya ulama. Mesti dengar. Zaman kita ni tuan-tuan, bila ulama bercakap, dia cebek mulut. Betul tak? Ni masuk lagi TV dah. Astagfirullah. Minta maaf para penonton sekalian. Kan? Betul tak betul? Hari ni bila ulama cakap kan, dia angkat tangan. Kan? Dia pun gila dunia. Nampak? Hari ni betul tak betul? Bahkan hari ni kempen tolak ulama. Tak boleh pakai ulama ni. Selagi mana ulama memimpin, kita tak akan sampai ke Putrajaya. Jeng jeng jeng. Betul tak betul? Bila Ustaz Arundin kata hudud lebih utama daripada Pakatan Rakyat. Betul tak betul? Tu Harundin yang bercakap, bukan Yusaini Yahya. Kalau Yusaini Yahya yang bercakap, apa nak buat perangai macam tu, silakan. Aku tak ada apa-apa. Tuan-tuan, ini Nabi kata kalau kamu nak selamat di zaman ini, pertama takwa. Ya, macam-macam lah takrif takwa ni. Kata Sayyidina Ali, takwa itu al-khawfu minal jalil, wujudkan rasa gerun dan takut kepada Allah di dalam hatimu. Tuan-tuan, kita disebut Allah pun tak berasa. Betul tak betul? Ngakuilah, aku sebut Tuhan aku. Kalau saya sendiri tidak berasa tuan-tuan, tak tahu nak apa. Kita sebut Allah, berasa hati kita, bergetar dalam hati kita tu sebut perkataan Allah. Waktu kita rukuk, waktu kita sujud, tuan-tuan dan puan-puan, di mana Allah waktu tu? Waktu rukuk, aku dah siap ni 180 nak beli 2 kotak harum manis, saya sendiri awak tadi. Ya? Waktu sujud, waktu rukuk, mana Allah? Mana Allah? Para sahabat sebut Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pucat muka. Macam mana kita tuan-tuan? Ya. Di akhirat kelak Nabi kata 70,000 umat aku akan masuk syurga tanpa hisab. Kita agak-agak ada can tak nak masuk dalam 70,000 ni? Agak-agak tak ada harapan. Tak payah, insya-Allah lagi. Tak payah lagi. Tak ada harapan. Tak ada.
saingan kita terlalu banyak je. No? Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ibaratnya segenggam. No? Bila ramai-ramai umat Nabi ni segenggam masuk syurga tanpa hisab. Yang lain semua dia hisab. Cuma kita harap ginilah, ya, kita harap kalau ada hadis yang lain menyebut bahawa tiap-tiap seorang dari 70,000 itu akan membawa 70,000 yang lain. Kemudian akan datang, akan datang, kata Nabi SAW, kelompok yang kedua dari kalangan umatku, mereka datang dengan dosa yang banyak, lalu dengan syafaatku mereka diampunkan. Jadi kita masuk grup yang kedua tu tak apalah, ya, grup yang datang di hari akhirat dengan dosa kita, dengan dosa kita, dan kita diampunkan dengan kerana syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu kita buat jahat ni. Nabi tahu tak? Nabi tahu kita jahat. Disampaikan kepada Nabi tu, dia buka Sahih Bukhari tu. Hak baik sampai ke Nabi, hak jahat yang kita buat sampai ke Nabi. Dan bila hak baik sampai ke Nabi, Nabi puji Allah. Bila jahat sampai ke Nabi, Nabi minta ampun kepada Allah untuk kita. Dan yang ketiga, umat Nabi yang datang zunubuhum kal jibal, dosa-dosa mereka itu seperti bukit-bukit, seperti gunung-gunung, sampai malaikat pening tengok dosa yang banyak ni. Zulumat, gelap dengan dosa. Kita juga tu. Lalu malaikat tanya, ya Allah, kami nak buat macam mana kepada mereka ini, ya Allah? Allah Ta'ala tengok malaikat, ini umat Nabi ni, ni umat Nabi ni, bukan semua manusia, hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang ketiga yang datang dosa seperti bukit ini, tuan-tuan, malaikat tanya Allah, ya Allah, kami nak buat macam mana kepada ini? Kami pun pening tengok dosa dia banyak. Allah kata, fa bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan keagunganku masukkanlah mereka ke dalam syurga. Semuanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sebab tu jaga al-khawfu minal jalil. Takwa itu rasa gerun, takut kepada Allah. Wal amal bit tanzil, beramal betul-betul dengan Quran. Wal isti'dadu li yaumir rahil, buat persiapan betul-betul kita nak mati ni, tuan-tuan. Dan yang keempat, apa dia? Waridha bil qalil, kita kena selalu ridha dengan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk kita, walaupun sedikit. Satu takwa. Yang kedua, dengar dan taat ulama-ulama kita. Dengar dan taat ulama-ulama kita, kita akan selamat. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya, kita kena berpegang teguh dengan Islam. Berpegang teguh dengan apa? Dengan Islam. Dan dengan jalannya para sahabat khulafaur rasyidin terutamanya. Pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kita kena tahu kita hidup di zaman yang Islam ni mudah tercabut. Tahu tak kita hidup di zaman ni? Nabi kata pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi besok kan kafir. Kita duduk di zaman yang Islam itu mudah hilang, mudah tercabut, mudah dicuri daripada kita. Ini zaman ini. Maka peganglah Islam itu sungguh-sungguh, kata Nabi SAW. Ya? Dan kita kena kenal jalan-jalan yang boleh, ya, membawa kita melencong jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kau boleh jawab? 8:40? Boleh berhenti lah. Dah, boleh lah, cukup lah. Kita baca satu hadis lagi. Inilah lah hadis dia, kedua dan terakhir. Boleh tak ni? Boleh mari lagi, nampak? No?
Saya akan berhenti pukul 9 insyaAllah. Boleh ha? Kalau dia naikkan elang boleh lah pukul 10 ha? Dia kata tadi duk cakap elok-elok, dia merapu dah. Biasa tu. Dia bagi tahu dah awal-awal tadi kan. Tuan-tuan, ini hadis yang kedua. Hadis ni pun kita selalu dengar. Tapi mari kita ulang semula dengar pada malam, iaitu hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni sahabat, anak sahabat, ayah sahabat. Sayyidina Amru punya jasa besar dalam agama, tuan-tuan. Dia yang bawa Islam sampai ke Mesir. Ini para sahabat, tuan-tuan. Agama telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah gurun padang pasir Sahara. Perasan tak perasan? Agama bukan dimulai di tempat yang ada hutan hijau, ada sungai yang mengalir, ada kebun buah-buahan. Tapi Islam itu, agama kita ni tuan-tuan, bermula mengalir daripada tengah-tengah gurun Sahara yang tidak ada air, tidak ada hidupan, tak ada apa. Tapi apabila agama tu mula mengalir, tuan-tuan dan puan-puan, tempat yang telah sampai pada agama, padanya agama terus menjadi subur. Betul tak betul? Tuan-tuan pergi tengok Turki, tuan-tuan pergi berjalan ke Spanyol, bahkan tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah hari ini, tempat yang subur. Walaupun tempat tidak ada kebun buah-buahan, buah apa yang tak ada di Mekah dengan Madinah. Madinah tu disebut dalam kitab-kitab sejarah, tuan-tuan dan puan-puan, bila burung terbang di atas langit Madinah jatuh mengelepah. Kerana Madinah ni negeri tempat yang beracun, tuan-tuan. Abu Sufyan bila dengar Nabi kita nak hijrah ke Madinah, menari dia, menari. Tuan-tuan boleh bayang Abu Sufyan menari. Janganlah bayang macam aku pula. Dalam kitab sirah disebut, bila Nabi bagi tahu nak hijrah ke Madinah, Abu Sufyan melompat-lompat menari. Muhammad akan hancur, Muhammad akan gagal, Muhammad akan binasa. Sebab mereka tahu tempat yang Nabi tuju itu adalah tempat yang tak elok. Tapi bila Nabi datang ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni bila kita pergi ziarah Madinah, mutawif kita baca hadis apa? Debu-debu Madinah adalah syifa, adalah ubat. Dulu racun. Bila Nabi datang ke Madinah, debu Madinah menjadi ubat. Guru-guru kita pesan kalau beli buah tepi jalan tu, tak payah nak basuh-basuh sangat. Tak payah nak basuh-basuh sangat, kan? Kerana debu-debu yang melekat di buah-buah tu adalah ubat. Debu Madinah adalah ubat, kecuali ada 3 inci situ debu. Kikirlah sikit, buangkan pisau, jangan lurus sangat. Ada kawan-kawan kita balik dari haji umrah batuk. Ni semua pasal Ustaz Yusaini tak bagi pakai apa? Apa orang itu? Macam Zoro tu. Zoro kan? Mask kan? Batuk tu pun ubat. Bodoh. Batuk tu pun ubat. Dia kata aku pening ustaz-ustaz ni. Ni aku tak nak ikut ulama' ni. Ulama' semua jenis bengong-bengong cakap, dia kata. Batuk pula jadi ubat, dia kata. Batuk itu ubat yang akan menyebabkan dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sakit kamu tu. Itulah ubat. Bodoh. Dia kata sungguh juga yang ustaz kata 2 minggu dah batuk tak lega-lega. 2 minggu itu setiap hari berapa banyak dosa dah digugurkan. Ubat tu. Betul tak betul? Hebat agama. Sebab tuan-tuan perhati di mana ada agama subur. Kelantan nak banding negeri lain. Kelantan nak banding negeri lain. Tambah ulama pula merintah, tuan-tuan berpuluh tahun Tok Guru merintah. 20? 23? Tok Guru merintah. Subur dengan agama.
Dalam satu mesyuarat esko kerajaan negeri ni, cerita ni mutawatir no? Darjah dia mutawatir. Tok Guru kata di Kelantan ni kalau sebut pasar Siti Khadijah, orang tahu tempat menjaga. Bazar Tok Guru tempat menjaga, Wakaf Cik Iyeh tempat menjaga, pasar-pasar semua orang tahu. Bila sebut sini pasar ni, bazar ni, semua tahu tempat menjaga. Nak beli itu orang kedai, nak gini. Tapi dia kata sebab apa dia kata ilmu ni tidak ada pasar? Yang mana kalau sebut kata ilmu mesti nak kena pergi masjid, dia kata bukan semua orang nak pergi masjid, dia kata kita kena fikir, dia kata nak buat satu tempat yang macam tempat niaga, kedai, minimarket, supermarket, bazar, yang orang tahu sebut nama tempat tu niaga, ada macam-macam barang. Macam mana kita nak buat satu tempat yang di situ orang tahu kata dijual ilmu situ? Dia pun sebut gitu, esko-esko pikir semua. Dia pun campakkan benda tu. Mesyuarat pula tanya, itu masalah. Tak tanya tak apa, dia MB kan, tanya macam mana keputusan mesyuarat kita yang lepas ni, hak projek ni. Esko pun kata Tok Guru, kita isytihar tengah-tengah bandar Kota Baru ni menjadi apa dia, medan ilmu, pasar ilmu, yang semua orang tahu di sini kalau datang ada dijual di sini ilmu. Itu di antara banyak lagi tuan-tuan. Tok Guru rasmi orang Kelantan panggil ketik, orang sini panggil apa? Tok Kong lah, Tok Kong Buza, Tok Guru pi rasmi. Tok Sami kata boleh kita nak panggil menteri besar ni mari rasmi. Menteri besar ni orang kuat Islam, takkan dia nak mari rasmi tempat kuat Buddha. Nampak tak dia? Senyap, ada apa? Nampak hening suasana, macam di dalam padang mahsyar. Kan? Tok Guru dapat tahu cerita ni, dia sendiri telefon kat Tok Sami ni. Dia kata saya kalau boleh, kalau ada peluang, saya nak pergi rasmi ni, ketik ni, kata Tok Guru. Oh, riuh rendah. Satu kampung Siam tu semua riuh rendah belakang. Tok Guru menteri besar nak mari rasmi, ketik Tok Kong Buddha. Dapat tahu ke Mufti Kelantan, Mufti Kelantan tak boleh, ini tak boleh, kita orang Islam masuk ketik, haram kita buat gini. Kuliah Jumaat minggu depan Tok Guru sebutlah kuliah Jumaat. Mufti apa bodoh gini Tok kata? Kalau bodoh tak jadi mufti, Tok kata senyap sunyi. Mufti Kelantan tak bunyi suara tu, hanya aura Tok Guru. Kalau kita kata bodoh ke mufti, siaplah kita dah. Tapi Tok Guru dia kata bodoh ke mufti, senyap. Mufti tak kata apa, senyap, tak kata. Tok Guru pi resmi, Tok Guru bagi peruntukan, siap dengan peruntukan yang Tok Guru bagi syarat. Peruntukan ni saya bagi untuk buat perpustakaan. Apa? Dengan buku yang nak isi dalam perpustakaan ni pun saya yang akan bagi peruntukan dia. Siap perpustakaan, Tok Guru isi semua buku Islam dalam perpustakaan ketik. Nampak? Akhirnya 4, 5, 6 orang, 10 orang kampung Siam tu bila masuk dalam library itu, baca buku tentang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak tak? Sebab tu Islam kalau mengalir ke mana pun subur, tuan-tuan sekalian. Subur. Kita pergi Kelantan, tuan sekalian, sembahyang jamaah dia Masya Allah, tak macam tempat kita. Macam saya main Kuala Lumpur ya, tempat subur dengan agama. Bila balik Perlis, Allah, haruman ni ikan bakar atau ikan keli kan, Siam hak nyai satun nikah 2 tu ya. Tuan-tuan sekalian, ini masalah tuan-tuan sekalian. Sebab tu hadis ni tuan-tuan, Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, dia dengar satu hari Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, ini punca yang berlaku zaman kita. Macam-macam hal berlaku zaman kita, ada sebabnya. Kita kena tahu sebab untuk kita ubati sebab ini, untuk kita selesaikan masalah. Kita kena tahu sebab. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Nabi kata suatu hari nanti Allah Ta'ala akan hilangkan ilmu.
ilmu faham Quran, ilmu faham hadis, ilmu faham Islam Allah Ta'ala akan hilangkan. Tapi Nabi kata bukan dengan cara Allah Ta'ala hilangkan daripada dada manusia dengan cabut ilmu tu secara sekaligus, bukan. Tapi biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Tuan-tuan perasan tak tok guru kita ramai dah meninggalkan kita? Perasan tak perasan? Ramai orang-orang alim yang telah meninggalkan kita. Ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz baru macam saya ni tuan-tuan, Allah kebanyakan jenis mi segera dengan rice cooker. Maaf cakap lah, no? Ngaji tak setera mana pun fatwanya macam-macam kan. Apa yang orang tua-tua kita buat dulu-dulu, tok-tok kita duk buat dulu-dulu, semua tak kena belaka, semua sesat belaka, semua neraka belaka. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak perasan? Ha? Ini semua kan bukan ada sebab lain kan. Nak ceramah boleh, tapi dia kata nak bagi berapa. Ada satu masjid baru tuan-tuan, nama Masjid Sedim. Pernah dengar ada tempat nama Sedim ni? Pernah? Mana? Oh tak pernah. Teman-teman macam anggur tadi. Anggur tu kena tanya tu mana? Sedim tu Mahang. Mahang tu mana? Sepadan akhirat tu. Sepadan akhirat tu yang kita Sedim ni. Orang kita tahu lah. Nak masuk yang Ustaz Alim Nasir cerita ke saya pagi Sabtu, saya kelas subuh sini, dari 8 kan, Rahmah. Dia kata anak dia duduk Sungai Petani, keluar dari rumah lepas asar, 8 suku baru sampai, tidak pernah sabar, punya cari masjid tak jumpa, wes hilang. Tak jumpa. Sudah ceramah tuan-tuan, duduk nak makan nasi, sebelum makan nasi Tok Imam tepuk meja. Ustaz tahu tak? Kebetulan kata aku duduk betul-betul depan dia, jari dia sikit lagi tak sampai dari aku ni. Ustaz tahu tak? Tok Imam tua kan, kita muda-muda, tak heran kita budak orang muda. Ustaz tahu tak? Saya baru ni kami pergi ke masjid tak jemput seorang ustaz ni mari ceramah. Ustaz tahu dia minta apa? Berapa ribu? Berapa duit? Tak tahu Tok Imam, jangan marah kan. Nasi belum suap lagi ni. 7,000 ustaz. Ustaz tu duduk di Ipoh. Dari Ipoh nak mari ke Sedim tu tak sampai pun 3 jam ni. Minta 7,000. Terus nak carilah. Kalau apa nak tahu sangat, apa tunggu lah habis ceramah aku cerita. Nah, saya mari dari Perlis tuan-tuan, berapa ratus kilometer, habis sangat orang nak bagi RM50 tu ya. Puak ni kali kira semua ni. Dia tahu Ustaz innalillahi ta'ala lah ceramah. Aku kata elok lah. Elok lah. Kan? Elok. Hak tu yang saya suka tuan-tuan pergi tempat saya tu. Baru tuan-tuan tahu 10 kali kencing tak sampai lagi. Baru tuan-tuan tahu. No? Cuba pergi sekali tengok. Kan? Baiklah. Lalu kata Nabi SAW, dimatikan para ulama. Dan ulama ini bila mati tuan-tuan, patah Melayu kata patah tumbuh hilang ganti. Ulama patah payah tumbuh hilang payah berganti. Pada dia kalau mati meninggalkan kita, siapa yang akan ganti dia? Anak murid dia tak akan standing dengan dia. Syekh Nuruddin, Sa'aruddin, Tok Gujadi, Tok Guni Aziz mati, siapa ganti dia? Anak dia tak ada salah dia. Itu anak, apatah lagi hak bukan anak. Tuan-tuan sekalian, sebab tu hari ni kita tengok ilmu agama tu semakin lama semakin beransur hilang. Dan betapa tuan-tuan pondok madrasah ma'had langsung tak diberi perhatian berbanding dengan ilmu-ilmu duniawi. Ilmu duniawi dibagi peruntukan, dibagi ini, cukup lengkap serba-serbi tuan-tuan, berbanding dengan tempat-tempat hak mengajar ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama, hak nak bagi masyarakat dekat dengan Islam ni dan nak melahirkan para ulama. Tak diberi perhatian.
Betul dah Nabi kata. Maka apabila matinya ulama, hatta idza lam yatruk aliman, kata Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia mula mengambil orang jahil menjadi pemimpin mereka. Betul tak betul? Maka mulalah manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Fasu'ilu, kata Nabi dalam hadis ni. Lalu pemimpin-pemimpin jahil itu, jahil agama, ditanya. Bila tanya, bukan nak jawab saya tak tahu, tanyalah kepada para alim ulama. Dah, dia jawab, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, berfatwalah mereka tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka sesatlah mereka dan sesatlah orang-orang yang menjadi pengikut mereka hingga hari kiamat. Tuan-tuan, ni yang kita sedang beradab sekarang. Ulama makin tak ada perhatian kepada madrasah, pondok mahad semakin tidak diberi perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak? Usaha nak melahirkan ulama, usaha nak melahirkan doa, tak bersungguh-sungguh dilakukan. Maka akhirnya ilmu agama semakin hilang. Minat orang nak belajar agama pun tak setara mana. Maka akhirnya hiduplah umat ni bersama dengan pemimpin yang menyesatkan mereka kerana kejahilan. Hari ini tuan-tuan, orang tak mengaji dia kata apa? Kan? Bila mana pegangan prinsip dia tak betul dengan Quran dan Sunnah, dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab, kami ikut pemimpin. Betul tak betul? Betul tak betul? Dan dia tidak tahu pemimpin yang dia ikut itu adalah pemimpin yang jahil. Betul tak Nabi kata? Hak ni lah yang jadi fauda umat Islam ni, yang jadi kelang kabut. Maka kesimpulan dari hadis yang kedua ni apa dia? Kita mesti menjadi orang yang tidak pernah jemu duduk dalam majlis ilmu. No? Jangan sampai ada dalam hati jemu duduk dalam majlis ilmu. Bila ada dalam hati kita rasa jemu, rasa malas, rasa itu ini sebagainya, tambah rasa meluat, itu tanda iman kita ada masalah. Bila matinya orang alim, kita kena bersedih. Kalau ada orang alim mati, kita tak sedih, itu tanda munafik, kata ulama. Kalau tidak ada musibah yang besar yang menimpa umat Nabi melainkan matinya para ulama. Dan kita bantulah tuan-tuan, usaha-usaha nak melahirkan para ulama, para doa, nak lahirkan orang-orang yang akan menjadi pengganti untuk memimpin umat Nabi SAW di masa hadapan. Bila saya buka sekolah di Perlis, saya bukan nak buka sangat tuan-tuan cerita dia. Semua ni cari penyakit belaka. Hak boleh bini lebih dari seorang, tak boleh bini lebih dari seorang. Peruntukan tak cukup. Tak. Hak yang tak ada penyakit, cari penyakit. Tak ada kimaneh, dulu lah ada penyakit. Boleh tidur malam awal, dulu lah tak boleh. Tapi bila mikirkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah umat tak akan selesai melainkan dengan dilahirkan orang-orang yang reti Islam. Sebab tu Matin tu sekarang bukan fokus tahfiz saja. Tahfiz 46 orang saja. Kita ada 154 orang pelajar. Kita dah mula akademik tahun ni 2015. Kita dah mula program akademik. Sebab kita nak juga anak-anak murid kita suatu hari nanti doktor hafal Quran, engineer hafal Quran, arkitek hafal Quran, nyaga hafal Quran, faham Islam. Bukan buka hafal Quran, tahfiz Quran, bukan buka kisim tafaqquh saja, hak mengaji kitab saja. Kerajaan buat dah ustaz, yang ustaz nak buat lagi buat apa? Hak kerajaan buat tu lagu mana? Hak aku buat lagu mana? Nampak? Ni ustaz-ustaz kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dua hadis ni dah cukup dah untuk menjadi pengisian kita pada malam ni. Mudah-mudahan bila kita melangkah keluar sebentar lagi, kita ingat baik-baik, tidak ada senjata perisai bagi kita di zaman ni melainkan takwa. Suburkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Baca Quran, zikrullah, selawat, bangun malam, hadir majlis ilmu. Yang kedua, kita kena dengar betul-betul apa arahan, apa saranan, apa perintah para ulama kita. Yang ketiga, berpegang teguhlah kita dengan Islam ini sekuat-kuat pegangan. Ya. Dan yang keempat, berjaga-jaga, berhati-hati dengan
aliran-aliran di luar daripada Islam. Cakap-cakap yang berbunyi, berbau ini bukan daripada ketulinan ajaran Islam. Dan yang kelima, kita kena sedar bahawasanya bila mana para ulama itu mati, berarti Allah sedang menghilangkan ilmu. Hendaklah kita melazimi para ulama supaya ilmu juga tidak dicabut daripada dada kita, ya. Dan kita kena bantu usaha-usaha untuk melahirkan para ulama ini supaya mereka lah yang akan memimpin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuliah saya, tazkirah saya pun apa nama tak tahulah, bubuhlah, no? Pada malam ni, kerana hakikatnya kita ni nak mengajar tidaklah pandai sangat, tuan-tuan sekalian. Jadi kita mengajar, kita retilah. Terima kasihlah pada kawan-kawan di surah At-Taqwa ni yang sebenarnya tidak pernah lupa, tapi kita lah buat jual mahal sikit-sikit, ya? Tuan-tuan sekalian, supaya bagi nampak kita mahal sikit, no? Jadi alhamdulillah, maka kita pada malam ni dapat dengar dua hadis Nabi. Saya akhir sekali tuan-tuan, saya dah buat jualan amal sikit di luar tu. Saya dah bawa sikit lah, tak banyak, mempelam harum manis perlis ni, ya. Satu kotak tu 3 kilogram dijual dengan harga RM90, tuan-tuan sekalian. Itu di antara yang termurah lah di perlis. Hak grade A, grade B saya tak bawa, takut dia berayak tengah jalan. Kita bawa hak grade A. Kalau tuan-tuan pergi ke Perlis, di ladang mempelam di Batu Pahat Bukit Bintang tu, 6 biji 140 pun ada. Jadi harum manis ni dah jadi emas Perlis. Tuan-tuan pergi Perlis, di sebelah utara Perlis saja yang jadi mempelam harum manis, di sebelah selatan tak jadi. Jadi Perlis tu belah dua, sebelah utara saja yang jadi, sebelah selatan tak jadi. Itu yang melampau-lampau tu, kan? Itu yang melampau-lampau tu. Jadi tak nak bawa pun, kawan-kawan pesan, bawa lah ustaz, kami nak rasa. Jadi apa boleh rasa lah, tapi rasa kena bayar. Tuan-tuan sekalian, jualan tu saya buat jualan amal lah. Kau nak berasa, saya bawa ni buah grade A. Nak share pun boleh, satu kotak share 3 orang. Tapi jangan berebut pula, menyesal pula. Allah, aku bertaubat dengan taubat yang nasuha, silap lah aku tak beli hari tu, kan? Lagi berebut pula, dia cakap jangan menyesal lah, kan? Dia bukanlah istimewa sangat setara mana pun, tapi entah, saya pun tak faham. Saya pun tak faham. Tuan-tuan sekalian, kira siapa tanam harum manis di Perlis sekarang ni jadi jutawan, tuan-tuan. Musim harum manis ni tuan-tuan, 1 tahun sebulan saja. Setahun sebulan saja. Tok Imam musim harum manis memang tak datang masjid. Betul? Sebab salah satu kebun yang saya ambil buah tadi, kebun Tok Imam, memang sebulan tak datang jadi imam. Sebab apa? Siap dengan senapang jadi Pak Gad, jaga kebun. Kerana nanti dicuri atas sekalian. Buah dah jadi mahal. Yang tipu ni tak usah kira lah tepi jalan ni kan, yang bukan harum manis, dia kata harum manis, tuan-tuan sekalian, RM35 sekilo, RM40 sekilo, macam-macam lah. Hak ni saya ambil di kebun, buah grade A, insyaAllah 43 kg tu kita jual RM90. Adalah sikit untung untuk sekolah. Ada sikit, tak mungkin tak ada untung. Kalau tak untung saya tak bawa, cakap terang-terang, adalah sikit keuntungan tu. Saya bawa lebih kurang 300 kotak, tuan-tuan sekalian. Ada di luar tu, ambillah seorang sekotak. Berhutang tak payah kot, nak bayar asuran ke? Tak payahlah, koman awak sini RM90 kan? Ada di luar, tuan-tuan sekalian. Jadi itu sajalah. Saya ucap terima kasih pada pihak surau sekali lagi menjemput saya pada malam ni. Dan juga yang kedua, saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang tersalah tersilap. Saya mohon banyak-banyak kemaafan. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati perhimpunan kita pada malam ini. Kita baca doa sekali lah, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.